Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita. Mudah-mudahan pagi yang penuh barakah, pagi yang penuh dengan ketenangan, insya-Allah. Seperti mana Coach Allen bagi tahu, nyatakan minggu lepas, kebanyakan negeri di Malaysia ni cuti lah, melainkan beberapa negeri kan, insya-Allah. Jadi hari ini mudah-mudahan lebih tenang dan lebih ceria lah untuk kita memberi tumpuan kepada apa yang nak disampaikan oleh Allah SWT itu sendiri dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ni selalu sibuk dengan macam-macam perkataan, misalnya kata-kata hikmah, tidak ada masalah atas perkara tersebut, sebab kata-kata hikmah juga daripada para ulama atau para cendekiawan juga memberi motivasi kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan di muka bumi. Tetapi di samping kita baca perkara-perkara tersebut, tentulah motivasi yang paling kita perlukan ialah daripada Sang Pencipta itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Dia yang mencipta kita, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, Dia tahu kelebihan kita, Dia tahu kelemahan kita, dan Dia sangat sayangkan kita. Sebab tu Nabi sendiri kata, kalaulah mak tu lebih kurang, maksud hadis daripada dia punya makna dia, kalaulah seorang ibu tu sayang kepada anak dia, ketahuilah bahawa Allah tu lebih-lebih sayang kat makhluk dia. Itu sebenarnya yang kita kena pegang. Sebab Allah sendiri kenalkan nama dia dengan Ar-Rahman. Dan doa ni kita pilih seperti mana. Terima kasih kepada Coach Aila dan Coach Asriah kerana sekali lagi menjemput saya. Ini sangat peluang yang sangat besar. Sebenarnya bukan sahaja buat tuan-tuan, tetapi buat saya sendiri untuk ulang kaji pelajaran ni. Kadang-kadang kita ni ingat kita dah tahu dah semua benda, tahu sekadar knowledge sahaja, tapi amal tu pun masih sikit lagi. Tapi dengan adanya peluang ini, kita pun sama-sama memperbaiki diri, dan saya sendiri juga memperbaiki diri untuk sama-sama kita lebih menghayati peluang yang Allah berikan untuk terus kontak dia tanpa ada sebarang perantaraan. Kita tak ada perantaraan, terus direct minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan rahmat dia dan memberikan keceriaan yang berterusan walau apa pun yang kita alami di muka bumi Allah ini. Baik, apapun kita, tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa lagi, kita terus kepada perbincangan kita hari ini. Itu berkenaan dengan doa daripada surah Al-Furqan, daripada ayat 65 hingga 66. Dan Al-Furqan tu kalau kita tahu lebih kurang maksud dia adalah pembatas atau pembeza lah dia antara yang baik yang buruk itulah. Antaranya, dan Al-Furqan itu sendiri adalah nama, ada ulama mengatakan nama Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi apabila kita hendak membincangkan tentang perkara hari ini, muslimin muslimat yang rahmati Allah semua, Allah SWT telah mengutuskan sebenarnya para rasul ini, antara dia dengan dua sebab. Kenapa Allah utuskan para rasul ni? Antaranya adalah untuk pertamanya memberi khabar gembira. Itu yang first kali. Khabar gembira, dan kedua ialah memberi peringatan. Itu pada rasul mana-mana rasul pun, termasuk Rasulullah SAW, itu antara dua perkara utama yang dibawa dalam risalah ialah untuk bagi khabar gembira. Kemudian yang keduanya adalah memberi peringatan. Khabar gembira itu tentu sahaja antaranya adalah yang paling besar sekali ialah syurga Allah SWT. Sebab syurga ni tidak pernah dilihat. Siapa pun, tak ada siapa pun antara kita yang berada di sini pernah melihat syurga. Yang benar-benar syurga. Yang ada hanyalah kita dengar sahaja. Itu pun Nabi kata yang kita dengar ni tak sama dengan apa yang kita fikirkan. Nabi kata tak lebih kurang maksud hadis, tak pernah dibayang di minda, tak pernah didengar di telinga pun. Solat, tapi sebenarnya kita dah dengar pun. Maksudnya apa yang kita bayangkan tak sama. Tapi bolehlah sebagai gambaran, dan tentu saja dia lebih hebat daripada itu. Begitu juga, tapi tak boleh bagi syurga sahaja, kata nanti overdose. Bahasa kita lah.
terlampau gembira saya nanti overdose pula. So Allah kena juga lapik dengan adanya peringatan. Sebab orang yang selalunya diberikan belayan saya tak pernah kena marah langsung, dia akan jadi orang yang akhirnya take for granted kat mak dia ke atau guru dia. So dia akan jadi orang yang terlampau manja sebab tak langsung tak diberi peringatan. So Allah balancekan antara peringatan, khabar gembira itu dan juga amaran bahawa adanya peringatan. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan dia, tetapi awas, Allah tetap ada. Boleh murka bila-bila masa kepada hamba dia jika hamba dia itu tidak tahu bagaimana menguruskan rahmat Allah SWT. Jadi nabi-nabi ini diutuskan untuk apa? Khabar gembira dan juga peringatan. Maka apa yang hendak kita bincangkan hari ini adalah berkenaan dengan hamba-hamba Allah yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Mereka ini digelar sebagai para ulama mengatakan mereka ni ibadur rahman. Itu hamba-hamba Allah yang benar-benar telah mencapai tahap perhambaan yang sebenarnya. Itu ibadur rahman. Jadi Allah tunjuk bagaimana seorang hamba Allah yang kalau kita kata ibadur rahman ni, dia ni taatlah. Taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadur rahman. Tetapi bagaimana mereka yang telah capai satu tahap yang hebat ini, tetapi salah satu perkara yang mereka buat ialah ciri ibadur rahman itulah mereka bermohon kepada Allah SWT agar lindungi mereka daripada azab neraka. Bukan sahaja azab neraka yang biasa-biasa, tetapi azab neraka Jahannam. Di mana Jahannam itu ditempatkan kepada siapa? Orang yang kufur kepada Allah SWT, di mana tidak ada jalan pulang. Tidak ada jalan keluar. Kalau neraka-neraka yang lain tu mungkin boleh kita katakan orang Islam tu sendiri pun ada yang dimasukkan ke dalam neraka, tetapi setelah habis tempoh dia keluar. Tetapi bila kata Jahannam ni maksudnya tidak ada jalan keluar. Jadi kenapa satu orang dirakamkan dalam Al-Quran, satu grup lah kalau boleh kita katakan, satu golongan di mana mereka ini adalah orang yang telah pun taat kepada Allah, dah jauh dari larangan daripada Allah SWT, dia tak buat suatu perkara yang menyakitkan Allah, yang menimbulkan kemarahan Allah, tetapi mereka mohon daripada azab yang paling tinggi itu Jahannam. Kenapa begitu? InsyaAllah nanti kita akan bincangkan perkara ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam surah Furqan ni, sebelum kita sampai kepada ayat 65 ini, sebenarnya Allah SWT telah pun menyebut berkenaan ciri hamba Allah ni, ibadur rahman ni, yakni hamba Allah yang benar-benar beriman ni sebelum ini. Sebelum pada ayat yang kita sampai ni. Itu latar belakang kepada doa ini. Itu antara ciri ibadur rahman yang telah disebut sebelum ini ialah sifat tawadu, iaitu merendah diri, dan juga sifat yang sopan, iaitu lemah lembut. Di mana Nabi mengatakan bahawa tidaklah dimasukkan ke dalam neraka itu melainkan orang-orang yang hatinya keras dan kasar. Hatinya keras dan juga perlakuan dia kasar. Maksudnya orang yang masuk syurga ni orang-orang yang lembut dia. Dalam hadis lain Nabi kata orang yang masuk syurga ni orang-orang yang berhati seperti hati burung. Ditafsirkan ulama orang yang berhati lembut lah. Kita katakan macam tu. Itu orang yang masuk ke syurga. Kemudian disebutkan pula ciri yang kedua itu orang yang melazimi ibadah. Itu ciri-ciri hamba Allah. Apa dia ibadah yang disebut dalam surah Furqan ni? Antaranya adalah qiyamul lail, menghidupkan malam. Sesuailah sangat dalam Ramadan ni kita menghidupkan malam dengan tarawih dan sebagainya, dengan Quran dan sebagainya. Dan juga ciri ketiga hamba Allah yang disebut dalam surah Furqan ialah memohon perlindungan daripada siksa, yakni azab api neraka ni, azab neraka itu. Jadi sebab tu kita katakan kenapa mereka memohon, sedangkan mereka ini adalah orang yang nampak macam dah terjamin dah, orang yang baik, orang yang melazimi ibadah, tetapi masih lagi mereka memohon perlindungan daripada Allah SWT. Orang macam saya ni lebih lagi lah sepatutnya memohon lindung daripada azab neraka ni. Itu kita nak lihat kenapa begitu. Jadi tanpa melengahkan masa, kita terus lihat kepada susunan doa tersebut. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang rejam. Wallazina yaqulun, dan mereka itu berkata, mereka itu berdoa, mereka itu berkata, Rabbana, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, Isrif anna azab jahannam. Apa mereka kata? Mereka kata, jauhkanlah kami daripada azab jahannam. Inna azabaha kana gharama. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Kemudian mereka lanjutkan lagi, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya ia adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT.
apabila kita lihat kepada ayat yang kita baca sebentar tadi atau doa yang kita baca sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala dia rakamkan satu lagi ciri hamba Allah yang beriman, iaitu ciri hamba yang beriman dia mesti minta mohon agar Allah lindungi diri dia daripada azab neraka. Sebab Nabi sendiri antara yang dia ajar ialah setiap kali kita solat, habis solat ataupun sebelum habis solat, ketika habis tahiyat akhir tu, selepas kita kata innaka hamidul majid tu, antara yang Nabi ajar ialah bermohon daripada perlindungan daripada azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara yang Nabi ajar. Selepas pada innaka hamidul majid tu, kita minta lindung daripada apa? Daripada fitnah, daripada azab jahannam. Kemudian fitnah hidup dan fitnah mati, dan kemudian daripada fitnah dajjal. Yang first kali adalah apa? Jahannam. Kita kata mungkin kita tertanya-tanya, kalau azab jahannam bagaimana dengan azab-azab yang lain? Kaedah dia senang saja tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah. Nabi suruh kita minta apa? Syurga Firdaus. Bila kita mohon syurga Firdaus, maksudnya segala nikmat yang ada pada syurga-syurga yang lain tu tidak dapat dibandingkan dengan syurga Firdaus. Maknanya boleh kita katakan semua nikmat tu ada di syurga Firdaus. Dan begitu jugalah kaedahnya, kalau kita katakan begitu, bila kita minta lindung pada yang tertinggi iaitu azab jahannam, bermakna apa sahaja azab yang kecil-kecil itu ada kat jahannam. Ultimate lah. So bila kita minta lindung pada yang paling tinggi, maksudnya yang rendah-rendah pun kita tak dapat sekali dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat lihat bahawa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, ayat ni sama seperti mana surah Ali Imran di mana Allah SWT rakamkan ayat 16. Di mana orang-orang beriman ni mereka beriman, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. Ini ciri-ciri orang beriman. Mereka dah beriman, mereka bukan sekadar mengaku mereka dah beriman, tetapi mereka minta Allah SWT ampuni dosa mereka. Sedangkan sepatutnya orang yang beriman tu patutnya lebih rasa confident, lebih rasa tenang. Sepatutnya orang yang masih kata suam-suam kuku ni yang sepatutnya banyak mohon perlindungan daripada Allah SWT ni. Tapi masalahnya orang macam saya ni yang selalu lupa. Tetapi orang-orang yang beriman ini kita lihat baik macam mana Rasulullah SAW tu sendiri dah confirm masuk syurga dah. Bahkan tak ada dosa pun, tetapi dia beristighfar paling kurang pun 70 kali. Dalam riwayat lain Nabi diriwayatkan bahawa hingga 100 kali. 70 hingga 100. Kita nak dapat 3 kali lepas solat tu pun kadang-kadang lupa dah. Nak pula bulan Ramadan ni kadang-kadang dia punya lain macam, perut pun lain macam sikit kan. Masa tu lah rasa angin dan sebagainya. Time tu tak teringat istighfar apa tak ada dah. Ingat nak balik muah, pocok motor nak balik je. Itu kita. Sedangkan Rasulullah orang yang memang kekasih Allah, memang orang yang rapat dengan Allah SWT, sekurang-kurangnya tu 70 kali Rasulullah beristighfar dalam sehari. Jadi sebab tu Rasulullah SAW juga bersabda tentang minta perlindungan daripada neraka ni, siapa yang minta syurga 3 kali, maka syurga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dan siapa yang memohon perlindungan daripada neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah dia dari neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, An-Tirmizi. Tapi dia bukanlah macam kita kata, ya Allah lindung aku, ya Allah aku nak syurga. Aku nak syurga, settle. Lepas tu besok aku tak nak neraka, ya Allah, aku tak nak neraka, settle. Bilangan ni menunjukkan bahawa kita bersungguh-sungguh. Apabila kita mengulangkan satu perkara, bermakna bersungguh-sungguh. Itu maksud, sebab kalau kita tengok kita berwuduk pun 3 kali dan sebagainya kan. Jadi pengulangan ini bukanlah bermaksudnya bila 3 kali confirm kamu selamat. Tidak. Tetapi bila kata 3 kali maksudnya seorang hamba itu benar-benar bersungguh kepada ya Allah, dapatlah aku syurga ya Allah. Dapatkanlah aku syurga ya Allah. Dapatkanlah aku syurga ya Allah. Ya Allah, lindungkanlah aku daripada neraka ya Allah. Ada kesungguhan atas permintaan tersebut. Bukanlah sekadar kata doa, kemudian habis selesai, kemudian kita teruskan kehidupan kita macam biasa, kita tak jaga halal dan haram, pergaulan dan sebagainya, sekadar kita minta dah confirm. Tidak. Sebab permintaan itu sendiri menatijahkan perbuatan kita. Daripada permintaan itu sendirilah nanti akan menatijahkan jalan hidup yang baik. Itu sebenarnya antara yang kita boleh belajar daripada apa yang Rasulullah SAW ajarkan itu tadi. Jadi kalau kita boleh tadabbur doa yang kita bacakan tadi,
kita dapat lihat bahawa ciri-ciri orang yang benar-benar beriman, walaupun mereka itu orang yang taat pada Allah SWT, walaupun mereka itu rajin bangun malam, mereka tak melakukan sebarang maksiat kepada Allah SWT, tetapi ada satu benda yang paling ada yang melindungi mereka daripada melakukan kejahatan kepada Allah SWT. Kerana apa? Mereka tak overconfident. Itu yang paling penting. Orang yang selalu fail dalam exam ni bukan dia tak pandai, tapi selalunya berdasarkan pengalaman saya mengajar anak-anak yang belajar ni, kadang-kadang dia tak dapat jawab soalan ni sebab apa? Sebab dia overconfident. Dia rasa senang sangat, akhirnya yang senang tu yang dia terlepas pandang, yang itulah yang dia salah. Itulah manusia. Jadi kita dapat lihat ciri ibadur rahman, orang-orang yang beriman, dia tak overconfident dengan amal ibadah mereka. Bahkan menjadikan mereka itu bertambah tawaduk kepada diri mereka. Mereka tak rasa diri mereka suci. Itu satu penyakit yang bahaya sebenarnya kepada orang-orang yang belajar. Orang-orang macam yang belajar agama, orang-orang yang mendekat diri kepada Allah, iaitu dia ada perasaan ujub pada diri dia sendiri. Dan itu bahaya kalau kita kata, oh kalau macam tu tak payah buatlah. Tinggal. Satu bagi bahaya yang lain pula. Jadi kita ni memang manusia ni memang sentiasa dalam keadaan yang bahayalah. Sebab itu kata takwa. Takwa itu apa? Dia berjalan atas, seolah-olah berjalan di atas titi, dan di kiri kanan ni ada duri. Syaitan ni dia tak kira. Jalan kanan pun dia boleh datang, jalan kiri pun dia datang. Maknanya jalan-jalan agama pun dia boleh datang, dalam jalan yang tak ikut agama pun lagi-lagi dia boleh datang. So dua-dua jalan dia ikut. Itu sebab tu adanya Allah nyatakan ciri ibadur rahman ni, antaranya adalah apa? Memohon minta perlindungan daripada azab neraka, walaupun diri ketika itu nampak macam dah syurga itu dalam tangan dah. Seolah-olah macam tu. Sebab tu dalam difirmankan oleh Allah SWT itu sendiri dalam surah An-Najm ayat 32, di mana Allah SWT berfirman, maksudnya, minta maaf, bunyinya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah SWT itu sendiri memberi peringatan kepada orang beriman, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jangan. Fala tuzakku, maknanya jangan kamu menyucikan diri kamu. Jangan kamu sucikan diri kamu, maksudnya jangan kamu merasa diri kamu suci. Sedangkan huwa a'lamu, dia tahu biman ittaqa. Dia tahu kamu takwa atau tidak. Dialah yang tahu tentang orang yang bertakwa. Sebab apa? Soal amal ibadah ni satu perkara yang rahsia sebenarnya. Even orang nampak, hati kita tak tahu betul ke aku ni ikhlas kepada Allah SWT atau tidak. Kita sendiri pun tak tahu sebenarnya. Adakah aku buat ni kerana mak mentua aku? Adakah aku buat ni kerana isteri aku? Adakah aku buat ni kerana jiran aku? Jadi dia satu perkara yang sangat kita memerlukan kepada Allah SWT supaya menjadikan kita ini tergolong dalam golongan orang yang mukhlisin, iaitu orang-orang yang ikhlas. Dan antara caranya adalah kita minta mohon kepada Allah SWT daripada azab neraka itu, menunjukkan bahawa kita sendiri tak yakin bahawa kita boleh masuk syurga. Tapi kita minta kepada Allah SWT, tetapi kita masih lagi dalam keadaan berhati-hati sampailah Allah menjemput kita kembali. Jadi ini sifat hamba Allah yang sebenarnya. Sifat ibadur rahman ini. Mereka tak rasa ujub kepada diri mereka sendiri. Mereka tak rasa bangga diri dengan apa yang mereka perbuat. Mereka tak pandang rendah kepada orang lain. Mereka tak kata apa, tengok aku seorang dia pergi subuh pagi-pagi, hujan lagi, aku seorang yang naik motor. Orang lain tengah tidur lagi, tengok gelap di rumah dia. Dia ingat tak semestinya gelap rumah dia, luar tak nampak. Rumah besar kat dalam boleh lagi pasang pelita pun okey. Bukan semestinya boleh nampak dia luar. Kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bagi mereka ini segala amalan yang mereka lakukan bukanlah kerana kehebatan diri mereka sendiri, bukanlah kerana keupayaannya. Kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya kekuatan melainkan daya yang datang, kekuatan yang datang daripada Allah. Apa yang mereka sendiri merasakan bahawa apa yang mereka berjaya lakukan ini hanyalah kerana apa? Kerana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Allah berjaya kita ada dalam halaqah ini, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana rahmat Allah SWT nak bagi kita peluang. Nak bagi kita peluang untuk merasai mendengar apa kata-kata Allah SWT. Itu semua adalah hasil, bukan hasil usaha kita. Itu semua adalah hasil kasih sayang Allah SWT. Sebab dia sudi nak bagi peluang kepada kita untuk menjalani jalan ini. Sepatutnya, kalau kita boleh misalkan, kalau ada ditulis dalam Ihya Ulumuddin, kalau tak silap, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, antara yang dia tunjuk dalam kitab dia kata sepatutnya lebih kuranglah, saya gunakan perkataan saya sendiri. Kalau kita ni peluang nak bagi sedekah, Imam Ghazali dia kata lebih kurang maksud dia, kita peluang nak bagi sedekah atau zakat misalnya, kita jangan rasa kita macam dah bagi satu jasa besar kita kepada manusia.
Sedangkan zakat itu adalah tanggungjawab kita. Allah perintahkan. Sedekah juga begitu. Bahkan siapa yang bagi rezeki itu Allah SWT. Kata Imam Ghazali lebih kurang sepatutnya kita kena rasa macam berterima kasih pula kepada orang yang kita boleh bagi sedekah tu. Sebab tanpa mereka kita tak dapat menyucikan di harta kita. Jadi kita katakan dengan sedekah yang Allah bagi kita peluang nak bagi kepada orang lain ni, dia menyebabkan kita dapat pahala dan dia menyebabkan apa? Dia membuka kepada rezeki-rezeki yang lain, dan rezeki itu tentu saja material dan juga rezeki-rezeki yang lain seperti mana kesihatan, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, dan juga umur yang berkah dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita kata peluang kita bagi sedekah ke peluang kita buat ibadah, ini adalah peluang yang datang daripada Allah SWT. Maknanya orang-orang miskin ini bukanlah jasa kita yang tolong, tetapi mereka yang sebenarnya telah berjasa kepada kita, sebab dengan adanya mereka ini kita berpeluang untuk buat ibadah. Itu sepatutnya yang perlu dirasai oleh orang-orang yang beriman. Apabila dia buat satu benda, bukanlah suatu jasa daripada dia, tapi dia adalah jasa daripada Allah SWT, kerana rahmat Allah SWT memberi kita peluang untuk beribadah. Sedangkan ada saja orang yang belum dapat hidayah, ada saja orang yang tidak ada peluang untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT, tetapi Allah dengan rahmatnya membuka peluang kepada orang-orang yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Maka kita jangan rasa suci, kita jangan rasa bangga diri, tetapi ini adalah suatu kurniaan Allah SWT. Kita kena kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah kerana Allah memberi kita peluang. Begitulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita kata seperti mana kita katakan tadi, bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat, termasuklah Rasulullah SAW itu sendiri, dia istighfar berapa kali tuan-tuan? Paling kurang pun 70 kali. Kita kalau dapat 7 kali pun buang kosong pun jadilah. 70 kali atau 7 kali. Tapi Rasulullah SAW tak tinggal 70 kali dalam ayat dalam hadis lain sampai 100 kali. Sepatutnya kalau kita ni yang macam saya ni lebih-lebih lagi lah kena mohon ampun kepada Allah SWT, dan lebih-lebih lagi lah kena mohon agar minta lindung daripada azab neraka. Sebab kita ni memang sentiasa buat silap. Sebab tu kalau kita lihat kepada doa tadi, kalau kita kembali kepada doa tadi, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Apa maksud tadi daripada ayat doa tadi? Ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada kami azab jahannam, sesungguhnya azab itu adalah azab yang kekal. Jadi seperti mana yang kita timbulkan awal-awal tadi, kenapa satu hamba yang beriman, satu golongan hamba yang digelar sebagai ulama, sebagai ibadur rahman, kenapa mereka diminta lindung daripada azab jahannam? Sedangkan kalau kita lihat azab jahannam ni untuk orang yang kafir, orang yang akidah dia rosak, orang yang bukan sekadar bukan orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan maksiat tidak masuk jahannam. Ini adalah untuk orang-orang yang memang tidak ada iman lah kita kata. Maksudnya mereka ni macam tak layaklah nak masuk dalam jahannam. Kenapa mereka minta begitu? Jadi ini di sini kita dapat lihat bahawa ini kesan kepada orang yang ada ilmu, orang yang belajar tentang perkara gaib. Sebab neraka ni suatu benda yang tak dilihat. Neraka ni suatu benda yang didengari saja, atau macam kita dibaca sahaja. Jadi kalau kita hanya manusia ni kalau hanya cerita pasal syurga, seperti mana kita katakan nanti, manusia ni akan ambil kesempatan lah. Dia akan tertipu dengan rahmat Allah SWT. Dia take for granted. Orang yang sentiasa dipampered dengan kasih sayang sahaja, dibelai dengan kasih sayang, akhirnya dia dengan mak ayah dia macam mana? Dia kata tak apa, mak aku baik, okey. Macam mana? Kau tak kisah aku keluar malam sampai 4 pagi ni? Mak bapak aku sporting. Sporting dia. Tu dia. Macam tu. Jadi kita kata macam tu, Allah tak apa, Allah baik. Sampai masa nanti aku taubat dah. Betul? Tapi adakah kita sampai ke masa itu? Itu masalahnya. Kita tidak ada perjanjian dengan Allah SWT. Bilakah kita punya expired date tu? Itu masalah. Due date tak tahu bila. Itu masalah dia. Jadi sebab tu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dia ada cerita pasal benda ni. Ibnu Qayyim kata dalam kitab dia kata sesungguhnya telah jelas perbezaan antara orang yang bersangka baik dengan Allah dan juga yang tertipu, yakni dengan rahmat Allah ni. Dia sangka baik dengan Allah itu ialah dia menyeru kepada beramal bersungguh-sungguh padanya dan membawanya kepada Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, itu adalah sangka baik yang benar. Dia sangka baik dengan Allah, dia ibadah, dia kata insya-Allah Allah terima. Mudah-mudahan Allah terima. Ya Allah, makbulkan doa aku ya Allah. Dia buat ibadah. Tapi kata Ibnu Qayyim, jika dia menyeru kepada meninggalkan amal, tenggelam dengan maksiat, sesungguhnya dia adalah ilusi semata-mata, angan-angan kosong. Maksudnya dia kata tak apa aku buat maksiat, nanti aku taubatlah. Allah kan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kan?
baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia pun kata, dia pun baca surah Al-Fatihah, dia pun buat ceramah panjang-panjang. Dia kata tak apa, Allah baik. Nanti aku taubat dah. Susuli kejahatan kamu dengan kebaikan. Dia kata gitu. Sebab apa? Nabi kata macam tu. Tetapi sedangkan kata Ibn Qayyim, sangka baik itu adalah apa? Mengharap siapa yang harapannya membawa kepada ketaatan dan meninggalkan maksiat, maka itu adalah harapan yang benar. Dia buat satu perkara, dia yakin Allah dengan kemurahan rahmat dia, Allah terima. Dia yakin Allah dengan rahmat, aku banyak dosa betul, tetapi aku nak baiki diri, Allah terima. Itu baru sangka baik yang benar. Siapa yang meninggalkan amalan, dia tak buat amalan, dia kata dia tak buat amalan, dia tak buat amal soleh, dia harap kepada Allah, maka harapan itu membawa kepada tidak beramal dan kelalaian, maka itu mereka sebenarnya bukanlah berharap, tetapi mereka telah tertipu. Itu bukan sangka baik, itu adalah tertipu. Kalau dalam bahasa saya, perasan. Maksudnya perasan. Kalau dalam lebih mudah faham. Jadi tapi sebab tu kita lihat kepada hamba Allah ni, yang Allah rakamkan dalam Quran ni, mereka ni mohon lindung daripada azab jahanam yang kekal, sedangkan dia tak buat maksiat. Sebab apa? Sebab tadi lah. Sebab dia mengharapkan rahmat Allah SWT. Dan dia tahu sebagai seorang manusia penuh dengan kelemahan, begitu bila-bila masa sahaja dengan godaan-godaan yang cukup banyak, terutama pada zaman kita ni, bila-bila masa sahaja boleh kecundang. So dia sedar atas perkara tersebut. Begitulah sepatutnya hamba Allah SWT ni, dia kena tahu diri. Dia kena tahu bahawa Allah macam mana pun kita tak minta Allah uji, tapi Allah mesti akan uji. Dan keujian yang paling dahsyat ialah bukan ujian kesusahan musibah. Ujian yang dalam kesenangan dan ujian merasa diri ini dah selamat. Diri dah rasa jalan betul dah, jalan aku ni. Jalan syurga dah. Ada orang dah sejengkal dia nak ke syurga. Sejengkal lah. Tetapi dia lakukan satu amalan dekat nak mati, dia lakukan amalan yang amalan ahli neraka, maka Allah masukkan dia dalam neraka. Sebaliknya begitu juga. Ada orang penuh dengan maksiat hidup dia, tapi dekat-dekat nak mati dia buat satu amalan yang mendekatkan dia Allah, maka dia masuk dalam syurga. So, pengakhiran yang baik itu yang kita nak minta. Tu kita minta ke Allah husnul khatimah. Sebab godaan tu datang daripada banyak-banyak tempat. So kita minta orang yang bijak ni, dia minta kepada Allah SWT supaya ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka. Aku takut aku ni masuk antara orang yang calon-calon azab neraka ni, terutama azab Jahannam ni. Sebab kita tak tahu. Sebab antara sebab manusia itu masuk neraka kerana dia mensyirikkan Allah SWT. Jadi apabila orang yang merasa ujub kepada diri, bangga diri ni, akhirnya dia akan buat kerana apa? Dia akan buat amalannya kerana manusia. Jatuh riak pula. Bila jatuh riak pula, akhirnya betul-betul jadi orang munafik pula. Buat bukan kerana orang, bukan kerana diri dah, kerana Allah. Maka boleh jatuh kepada kufur. Dan melayakkan diri masuk ke dalam azab Jahannam. So berkait. So kena minta supaya azab jauh-jauh dengan azab ni, supaya apa? Supaya kita tak merasakan diri kita ni orang yang suci. Itu dia. Jadi sebab tu Ibn Qayyim saya rakam kali apa kata Ibn Qayyim, dia kata sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan untuk seorang hamba dia jadikan hamba itu lupa kepada gambaran ketaatan yang telah dilakukan. Dia angkat semua daripada jantung, hati dan lidahnya. Maknanya dia tak sebut-sebut. Dia orang yang beribadah, orang ibadur rahman ni, dia tak rasa diri dia bagus. Dia tak cerita, dia tak sentiasa mengangkat diri dia. Dan kata Ibn Qayyim, apabila dia diuji dengan dosa, Allah jadikan dosa itu memenuhi ruang mata dia, sentiasa dia teringat-ingat, dia lupa segala amal baiknya, dan dia jadikan ingatan sedih dia, duka dia terhadap dosa dia. Sentiasa dosa itu berada di hadapannya, semasa dia berdiri, duduk ataupun jalan, maka inilah sumber rahmat daripada Allah SWT. Jadi kita dapat lihat bahawa orang Ibadur Rahman ni, mereka hamba-hamba Allah ni, mereka ingat kepada azab neraka, itu tanda Allah kasih kepada mereka ini, kerana mereka tidak merasakan diri mereka hebat, bahkan menjadikan mereka ini sebagai hamba yang sebenar. Itu sifat hamba. Hamba ni dia tak boleh angkat diri. Bila dia angkat diri, tak jadi hamba lah. Hamba ni dia kena merendah diri kepada Allah SWT. Seterusnya doa ini secara ringkasnya ditutup dengan apa? Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Antara doanya selepas tu, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya ia seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Setelah apa hamba-hamba Allah ni kata bahawa azab Jahannam ni azab kekal, sebab mereka takut mereka terkeluar daripada Islam, sebab mereka takut apa yang mereka buat ini adalah satu ujub semata-mata, riak kepada manusia semata-mata, tak ikhlas kepada Allah.
maka mereka menegaskan lagi bahawa kami tak nak masuklah ke dalam neraka ni sebab apa, dia seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Apabila kita bincangkan ayat ini, ada ulama yang memahami ayat di atas sebagai sambungan daripada doa tadi. Ada juga yang mereka tak dapat pastikan. Mereka ada juga yang kata bahawa itu bukan doa daripada ibadur rahman tu, tapi ini adalah komentar daripada Allah SWT itu sendiri. Jadi kita katakan wallahu a'lam. Tapi apa pun maklumat yang disampaikan itu tepatlah. Maklumat yang disampaikan itu betul, itu jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Kalaulah kita terima pandangan bahawa ini adalah sambungan doa daripada ibadur rahman tadi, kita katakan bahawa golongan ibadur rahman ni dia faham bahawa azab neraka ni bukan sesuatu yang main-main. Bila Allah SWT menyebutkan satu perkara dalam Quran, bila Allah janji Allah tu tepat. Allah tepati janji dia. Sama ada janji baik dengan janji buruk. Sebab ada orang pernah tanya soalan, kenapa Allah SWT masih lagi nak azab hamba-hamba dia? Kenapa Allah perlu buat macam tu? Antara jawapannya adalah sebab Allah SWT itu tidak memungkiri janji. Kita pegang kepada janji Allah. Kalau Allah kata tak apalah, azab neraka tak ada, sebenarnya aku tipu je. Maksudnya Allah telah ada apa? Sifat orang menipu. Itu tidak maha suci Allah daripada perkara tersebut. Jadi orang yang betul-betul faham Quran, orang-orang yang faham sunnah Nabi SAW, dia tidak akan mengambil remeh tentang apa yang dikatakan dalam Quran dan hadis. Dan kita kena jalankan, dan ibadur rahman ni dia minta apa? Jauhkan, bahkan kita kena minta apa? Jangan masuk neraka ni walaupun sesaat. Bahkan bukan kata saat, rasa tempias dia pun tak nak. Kan api ni dia ada tempias. Dia kan kalau kita bakar sate kan dia ada dia punya sepi-sepi asap tu pun ada juga, dia punya daripada arang tu. Yang tu pun kita tak mau. Bahkan kita tak mau hidu bau neraka pun kita tak nak. Yang itu ibaratnya. So orang yang beriman dia kena minta. Faedah daripada kita mohon minta daripada neraka ni, apa faedah dia? Allah akan lindungi kita daripada melakukan maksiat. Allah akan melindungi kita daripada perkara-perkara yang menghantarkan diri kepada neraka tu. Itu faedah dia. Maka kita macam nak jadi baik, antara nak jadi baik ialah minta lindung kepada Allah daripada azab neraka. Maka Allah akan lorongkan kita jalan yang benar, Allah akan lorongkan kita jalan yang baik, Allah akan jadikan kita orang yang tergolong dalam golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulan yang boleh kita buatlah daripada apa yang telah kita bincangkan tadi secara ringkas, iaitu salah satu ciri ibadur rahman, mereka ini adalah apa? Taat melakukan segala perintah Allah SWT dan menjauhkan segala apa larangan Allah SWT. Jadi mereka mohon perlindungan Allah SWT daripada apa? Daripada azab neraka jahanam. Sebab apa? Mereka bimbang tergelincir. Mereka mengharapkan Allah tahan diri mereka ni daripada jatuh, seperti mana Allah tahan burung-burung tu jatuh. Kadang dalam Quran, ma yumsikuunna illa rahman. Siapa yang tahan burung-burung ni jatuh? Melainkan Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha penyayang. Yang itu kita harapkan. Yang itu ibadur rahman, ciri-ciri hamba yang terbaik adalah mereka yang mengharapkan Allah, bukan mengharapkan kemampuan diri. Kita ni tidak ada kemampuan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah SWT. Hanya Allah saja yang boleh pimpin kita daripada jatuh, halang kita daripada jatuh. Dan mereka ini, orang-orang yang ada ciri ini yang kita bincangkan tadi, mereka adalah orang-orang yang memberi tumpuan kepada akhirat kerana mereka sedar apa? Sebab akhirat itu adalah jalan untuk kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik, sesungguhnya kita ni milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Dan orang-orang yang memberi tumpuan kepada hari akhirat ni, kalau kita katakan macam kita katakan minggu lepas, kehidupan di dunianya turut dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan macam-macam Allah uruskan urusan dunia dia, sebab dia memberi tumpuan dia kepada akhirat. Kalau kita lihat kan, kita naik kereta pun Nabi ajar kita kata apa? Allah ajar kita apa? Last sekali adanya kepada Allah lah kita akan kembali. Semua mengingatkan kembali atas nikmat-nikmat Allah SWT yang cukup banyak ni, akhirnya mesti cakap sesungguhnya kepada Allah akan kembali. Padahal tengah dapat kereta baru ni, tak naklah kembali lagi. Tapi masih Allah ingatkan kita tentang itu. So ada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusan dia. Allah akan kucak-kacirkan urusan dia. Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk mata dia. Maksudnya dia nampak hanya kesusahan sahaja. Dan dia tak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Sekadar-kadar tu je dia dapat. Kita tengok orang usaha siang pagi,
petang malam dia tak fikir solat apa, akhirnya yang dapat setakat itu, kaya tak kaya juga macam tu juga, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang. Baik relax macam orang miskin petang-petang makan goreng pisang. Relax, tenang hidup dia. Dalam seolah-olah macam itulah. Jadi siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datanginya dalam keadaan hina. Yakni dia dapat bahagian dunia, Allah tetap bagi dia bahagian dunia. Dia makan macam orang lain, kereta ada macam orang lain, tapi dunia itu tak melekat masuk dalam hati dia, sekadar ada di genggaman dia. Hadis ini dia ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Ibnu Majah, ada Ibnu Hibban, ada dalam Al-Bahaqi. Syekh Al-Albani dia mensahihkan hadis ni. Tapi ada riwayat lain, kalau saya cek dalam sunnah.com tu ada juga hadis dalam yang bunyi macam ni didaifkan. Jadi dia perbincangan ulama lah. Apa pun maksud dia betul lah. Maksud dia kalau kita jaga kepada Allah SWT tu, tentu saja Allah akan mudahkan urusan dia. Sebab banyak lagi hadis-hadis lain kata siapa mudahkan urusan hamba Allah yang lain, Allah akan mudahkan urusan dia. Maksudnya urusan manusia ni banyak, sama ada urusan dunia atau urusan akhirat. Jadi semoga Allah SWT lindungi kita daripada azab neraka ni. Di mana Jibril AS itu sendiri dia kata apa tentang neraka ni, dia kata apabila dia lihat ketika neraka tu first time dia tengok, dia kata tak ada siapa akan masuk ni ya Allah. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, takkan siapa nak masuk dalam neraka ni. Bila dia tengok neraka tu. Kemudian Allah kemudian Allah hias apa tu neraka ni dengan benda-benda yang disukai oleh manusia, syahwat dan sebagainya. Bila Jibril pergi tengok sekali, dia kata tak ada siapa pun yang takkan masuk dalam ni. Seolah-olah macam tu lah. Sebab apa? Dia dihiasi dengan kesenangan dan kesukaan. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita hari ini. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada sesi yang kedua. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Minta maaf atas segala salah silap. Mana yang baik itu semua datang daripada Allah. Mana yang salah itu kelemahan diri sendiri. Ambil mana yang baik, yang salah-salah itu insyaAllah kita berbetulkanlah mana yang mampu. Saya kembalikan kepada Coach Ella dan Coach Asiah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah. Saya ada satu soalan tapi tak tahulah, takut terkeluar daripada tajuk ke, tapi insyaAllah tadi Ustaz dia cakap macam bila kita nak buat ibadah kan, contohnya macam kita nak sedekah lah kan, lepas tu kan dia berkenaan dengan kita punya hati kan. Kadang kita nak bersedekah, lepas tu kadang-kadang hati kita tu macam nanti kalau orang tengok ni macam apa, riak pula kan. Betul. Lepas kita takut orang nampak kan, lepas tu tiba-tiba tak jadi sedekah. Tapi saya ada dengar juga kadang ustaz kata buat dulu, dia kata. Kan, sebab kadang-kadang bila kita nak sedekah ke, tiba-tiba macam nak rasa ceria, lepas tu tiba-tiba tak jadi kan. Tapi saya ada dengar ustaz kata tak apa, buat dulu. Apa-apa itulah apa pandangan ustaz. Baik. Itu soalan saya. Baik. Soalan bagus tu. Betul. Sebab soal riak, soal ujub semua ni ada soal hati. Jadi soal hati ni bukan satu perkara yang mudah kan. Sebab kita sendiri tak tahu. Tapi seperti mana yang tuan katakan berkenaan apa tu yang ustaz katakan tadi, bahawa macam mana pun kita kena buat. Dan saya bersama kepada perkara tersebut dah. Saya bersama kepada pandangan tu sebab ada ulama dia katakan orang yang buat kepada orang yang tidak buat sesuatu, orang yang tidak buat sesuatu kerana manusia, maka itulah riak. Orang yang buat sesuatu kerana manusia, riak, betul confirm dah. Tapi orang yang tidak buat sesuatu kepada manusia pun riak. Kenapa kita katakan macam tu? Sebab amal dia tu tidak bergantung kepada Allah SWT dah. Amal dia tu bergantung kepada makhluk. Maksudnya kalau makhluk reda, dia suka. Kalau makhluk tak reda, dia tak buat. Seolah-olah kalau makhluk kata kepada dia, bagus akan membuat ni, dia buat. Kalau makhluk kata kepada dia, kau ni riak, aku tak nak buat. Maka sekarang awal-awal kita dah lihat bahawa amalan itu bukanlah kerana Allah, tapi amalan itu kerana kata-kata manusia. Sebab tu kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat macam tu. Maksudnya apa yang kita rasa, syaitan memang akan sentiasa ada untuk menghalang kita daripada membuat kebaikan. Tu apa sahaja, kalau kita dah niat nak buat baik, buat. Jangan batalkan kerana sebab lain. Jangan batalkan kerana sebab, terutama kerana sebab apa orang kata. Terutama dalam media sosial kan. Dalam media sosial kita kata, kalau aku sebarkan Quran, sebarkan hadis, nanti orang kata aku alim. Orang Melayu yang kata alim lah. Sebenarnya bukan alim. Jadi orang kata orang soleh pula.
Tapi kita katakan yang itulah sebenarnya lagi-lagi kita kena buat. Sebab itu adalah mujahadah kita dengan untuk melawan rasa sukarnya beribadah tu. Wallahu a'lam. Apa tu berkenaan, ada satu pertanyaan minggu lepas daripada salah seorang jemaah. Dia tanya berkenaan hadis. Berkenaan hadis yang bunyi lebih kurang maksud, sesungguhnya syaitan menghiritkan tangannya di atas muka orang yang mencapai umur 40 tahun tapi tak bertaubat, sambil dia kata, demi bapaku wajah yang tidak akan berjaya. Dia minta jelaskan maksud demi bapa wajahku yang tidak akan berjaya. Jadi saya cuba cari dalam website, dalam yang fatwa ulama daripada Saudi lah, antaranya lah. Dia antara yang dia katakan ialah hadis ni, kata Al-Iraqi, tak ada asal dia. Maksudnya tidak ada asal, maknanya tidak ditemui. Ulama tak iktiraf dia sebagai hadis. Kata Syaukani pula, Imam Syaukani rahimahullah taala, aku tak menjumpai daif, bahkan dia batil. Maknanya dia tak boleh dijadikan hujah lah. Jadi apabila dia tak boleh nak jadikan hujah, maka saya sendiri pun tak boleh nak jelaskan apa maksud demi bapa aku ni. sebab ulama tak memperbincangkan maksud tersebut, sebab mereka tak terima dia sebagai hadis. Cumanya menurut dalam fatwa ni dia kata, yang sahih dia kata ada satu hadis dia berkenaan manusia yang sampai umur 60 tahun. So tu kita kata 40 tahun tadi maksudnya bukan manusia tu akan berubah terus. Dia ada satu time yang satu orang akan ada jatuh bangun dia. So sampai dia reach 60, ada satu hadis Nabi kata, Nabi SAW bersabda, a'zarallahu ila imrik akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah tak akan terima argument, ataupun kita kata macam nak kata argument ni, satu hujah kepada seseorang yang Allah telah tunda ajalnya sehingga dia capai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari, ini hadis sahih. Maksudnya orang dah reach 60, tak ada alasan dia tak ada hujah dekat Allah SWT dah. Sebab Allah dah bagi dia masa yang cukup panjang untuk dia beribadah. Daripada 40 tahun nanti, kalau kata dia mula 40, dia ada 20 tahun untuk berubah. So kalau dia tak berubah juga sampai kepada 60 tahun tu, maksudnya Allah tak terima hujah dia dah. Tak ada alasan dah dia. Itu sahajalah yang setakat yang sahih berkenaan umur ni. Yang hadis yang 40 tadi tak ditemui asalnya oleh kebanyakan ulama. Wallahu a'lam. Wow, saya dah hampir-hampir 60 dah. InsyaAllah khair. InsyaAllah. Pernah saya dengar satu ungkapan tu, tapi ini bukan mana-mana dari segi agama lah. Dia kata once you go into the tunnel, if you don't go out, you will not be able to go out from the tunnel. Itu dia bercakap mengenai midlife crisis. Saya tak tahu dari mana dia dapat, tapi saya fikir benda tu dan nanti saya jadikan itu sebagai satu pengajaran bagi saya. Betul. That by the time 40, buatlah benda yang terbaik, sebab kalau kita continue buat benda yang tak baik, mungkin dia akan berterusan sampailah umur kita lanjut ke 60. Betul juga, macam sesuai dengan apa yang hadis tu sebut kan. Ya Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, banyak juga yang... Terima kasih banyak tuan. Saya ambilkan juga hadis ni, saya masukkan juga. Kita kongsi-kongsi katakan. InsyaAllah. Jadi untuk saya personally, bagi audience, bagi jemaah-jemaah yang join hari ini, pagi ni, saya buat ni, kelas ni bukannya saya sangat-sangat rasa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Zawa ada nak tanya ke? Buka mikrofon tu. Kalau boleh tanya. Silakan. Macam Ustaz cakap tadi kan, kita nak berusaha untuk kita dijauhkan daripada azab. Apa pelan-pelan? Macam mana kalau dengan orang yang kita sayang? Sedangkan diri kita sendiri pun kita tak pasti. Apa benda yang terbaik kita boleh lakukan untuk mereka? Maksudnya orang tu masih ada atau dia dah pergi? Termasuk yang ada dan juga yang dah pergilah. Macam ayah kita. Okey, pertamanya bila soal kita, macam kita lah. Kita tak ada masalah lah pasal kita masih ada peluang untuk berubah. Macam mana pun jatuh dan bangun, bahkan ada hadis, ada orang ni dia berulang kali buat dosa pun.
Sampai kan lepas tu dia taubat pada Allah, dia ingat dia taubat balik. Lepas tu dia jatuh balik, kemudian dia taubat balik. Sampai Allah kata, hamba aku ni tahu dia ada Tuhan yang nak, lebih kurang lah maksud hadis. Ada hamba aku ni tahu dia ada Tuhan yang nak ampunkan dia. So buatlah apa dia nak buat. Aku akan ampunkan. Seolah-olah Allah cakap macam tu sebab Allah tahu apa dalam hati. Ini bukan orang yang main-main. Ni orang yang ada kelemahan. Ni dia jumpa kawan dia start balik kan. Orang dah berhenti rokok kan. Tiba-tiba jumpa kawan rokok jadi sosial semuka pula. Sebab dia susah. Benda ni bukan benda mudah. Dia berkait dengan ketagihan, dia ada macam-macam perkara yang lain. Tapi jadi soal kita ni, kalau kita ada masalah, kalau kita rasa itu satu penyakit, kita minta tolong orang yang pakar lah. Sebab ketagihan bukan boleh diuruskan macam tu sahaja. Jadi kita perlukan orang yang betul-betul ada kepakaran untuk bantu kita antaranya. Dan diri kita, selagi mana kita tak mati, kita ada peluang untuk memperbaiki diri. Itu tak ada masalah dengan diri kita. Okay, sekarang yang jadi problem ialah orang yang telah meninggal. Terutama bila kita ni alhamdulillah lah, kebanyakan kita, keluarga kita Islam. Saya dulu berpeluang lah juga mengajar tadabbur ni di Interactive Dawah Training. Kebanyakan yang datang tu mereka baru masuk Islam dan ada bukan Islam pun baru nak jinakkan diri. Dan soalan yang paling famous ialah apa jadi dengan mak ayah saya kat sana. Itu paling susah. Sebab dah terputus hubungan. Yang itu urusan ni adalah kepada Allah SWT. Kita tak boleh nak buat apa-apa pada orang yang telah pergi kalau dia bukan Islam. Kalau dia mati dalam tu. Itu masalah dia. Tetapi kalau mereka itu Islam, kita masih ada peluang untuk berdoa kepada dia. Bahkan bahkan di kuburan lagi Nabi ajar minta Allah permudahkan urusan supaya Allah ampunkan. Sebab apa? Dia sekarang sedang ditanya. Maksudnya kita masih ada peranan untuk minta Allah lindung, Allah permudahkan urusan. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis yang sahih juga lagi, kalau kita lihat dalam Bukhari kalau tak silap ataupun Muslim kalau tak silap, orang-orang yang seperti orang-orang yang beriman ni, dia Allah bagi dia peluang untuk bagi syafaat kepada keluarga dia atau orang-orang kawan-kawan dia pun boleh, tak masalah. Allah bagi. Dengan syarat orang itu tidak mensyirikkan Allah SWT. Dengan mensyaratkan dia ada ahli kiblat, dia bukan orang kafir, dia bukan orang yang tidak betul akidah dia, tetapi sekadar orang kata ada maksiat dia sana sini. Jadi kita ada peluang. Sentiasa kita berpeluang untuk berdoakan, bahkan terutama ibu dan bapa. Itu sahih dalam hadis. Yang terputus amalan, 3 amalan anak Adam tu kecuali 3 perkara. Antaranya amal soleh, amal jariah. Ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak soleh, doa yang baik. Saya ni banyak buat dosa lah. Saya termasuk dalam doa yang orang baik ke? Kalau kita ni sentiasa mohon taubat kepada Allah, itu juga termasuk amalan orang saleh. Mohon taubat, mohon ampun kepada Allah seperti mana kita bincang hari ini, minta mohon azab daripada neraka sebab tahu maksiat banyak, itu juga termasuk amalan orang saleh. Dan ada orang amal solehnya bagi zakat. Ada orang amal solehnya taubat je kerja dia. Itu juga termasuk, mudah-mudahan termasuk amal soleh. Dan kita sentiasa ada peluang untuk doa untuk diri kita sendiri. Bahkan ada doa dalam Quran pun kan, doa untuk diri kita dan juga muslimin dan muslimat. Semua orang-orang yang beriman. Termasuklah ahli keluarga. Ahli keluarga lagi-lagilah ibu dan ayah, lagi-lagilah tidak ada hijab. Doa itu lagi-lagilah sampai. Dengan syarat dia itu adalah satu akidah lah dengan kita. Sebab apa? Kalau yang bukan satu akidah ni, tujuan kalau mereka masih hidup kena dakwah lah. Tapi untuk orang yang sama-sama beriman, sama-sama agama, insya-Allah tidak ada yang menghalang kita dengan Allah SWT. Melainkan kalau yang pentingnya kita kena minta lah. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh sangka baik kita Allah SWT, Allah akan ampunkan. Mudah-mudahan dengan syafaat doa tu Allah bagi. Bukan pertolongan tu kita minta, tapi yang bagi itu, yang approve itu Allah SWT. Kena yakin sungguh-sungguh Allah tu akan bantu kita. Sebab antara kegembiraan orang beriman itu bukan hanya dia dapat syurga Allah, tetapi dia bersama-sama dengan orang yang dia sayang. Itu dia ingat. Kadang-kadang kita masuk syurga, kenapa aku dapat tingkat ni? Aku rasa tak layak. Tak, ada orang nak kita duduk sekali dengan dia. Sebab tu kita kena minta syurga Firdaus. Sebab tu kita kena selawat Rasulullah. Kita tak layak nak sama Rasulullah. Tapi kita layak juga sebab Nabi sudi nak terima kita jadi umat dia. Itu antara dia lah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Kita semua saya sendiri pun nak perbaiki diri, dan kita harap doalah supaya Allah SWT bagi kita akhirat kelak adalah suatu perkara yang hanya menggembirakan hati kita. Termasuk perkara yang menggembirakanlah bersama dengan ahli keluarga dan orang yang tersayang. Wallahu a'lam.
Kalau dari segi amalan pun yang sahih daripada hadis antara yang kita boleh buat yang bersedekah atas nama orang yang dah pergi tu pun. Itu antara yang boleh kita buat lah. Itu yang sahih lah. Yang kita boleh bersedekah atas nama orang tu. Kita sedekah ke masjid tu, kita niatlah atas nama orang yang kita sayang tu. Adik keluarga tu. Itu yang sahih yang ada dalam petunjuk Nabi. Wallahu a'lam. Okay. Sebab saya fikir begini tau. Ha. Kata saya sendiri pun orang kata struggling untuk gumpul pahala kita kan. Okay. Lepas tu kita pula nak sedekah pahala ni kat orang lain. Nanti aku ni jadi macam mana? Tapi nak boleh jawab sekarang Kebanyakan ni kan kalau dalam hadis tu kadang-kadang kalau dia kan macam amal jariah kan. Amal jariah kita dapat pahala. Kita dapat pahala orang dapat pahala kan orang tu pergi semayang, kita dapat pahala orang tu. Kadang-kadang kita fikir macam aku dapat pahala orang tu, maknanya orang tu tak ada pahala lah. Seolah-olah macam tu kan, betul tak? Tapi Nabi sendiri dah cakap dah, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tu. Nabi dah cakap awal-awal lah. Maksudnya kita bukan sedekah pahala tu sebenarnya, macam dia bukan kita berniat atas nama orang tu, tetapi kita pun dapat pahala tu. Ini sebab pahala ni dia bukan satu benda fizikal. Sesuatu yang boleh macam ada macam seolah kita katakan semayang di masjid berapa kali ganda? 27 kali ganda. Boleh tak kita semayang kat rumah 27 kali, ulang sampai 27 kali, adakah sama dengan semayang di masjid tu? Tak sama juga. Tak sama juga. Sebab dia suatu benda yang sangat sukar nak cakap. Sebab tu pahala ni bahasa Sanskrit. Allah panggil dia apa? Allah tak panggil dia pahala, Allah panggil dia sebagai ganjaran. Ganjaran. Allah masuk bahasa Arab tu jadi ganjaran. Jadi ganjaran tu macam mana? Ganjaran tu hanya Allah SWT yang tahu. Macam mana Allah nak bagi. Dia bukan soal macam aku dah buat ni so kau kurang lah. Jadi maknanya baiklah juga kalau kita buat satu sedekah ke apa ke, every time sedekah kita niatkan untuk berikan kepada. Tak ada masalah atas perkara tersebut, bahkan dia dapat kita pun dapat. Dia dapat kita pun dapat. Kalau tidak nanti dia sebab memang dalam amalan masyarakat kita macam tu. Seolah-olah macam kita menyedekahkan pahala tu kita tak dapat nanti. No. Dia jadi kedekut pahala pula. Sebab kita sendiri tak layak untuk sedekahkan pahala, tapi hadis Nabi kata boleh. Jadi kita beramal dengan hadis tersebut dan kita yakin bahawa Allah tu bukan ia tak zalim. Sampai takkan satu sunnah yang Nabi ajar menyebabkan kita rugi atas perkara tu, sunnah tersebut. Allah. Jadi itu saja daripada kami, alhamdulillah. Kita sudahi dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah.